Assalamualaikum murid-murid. Cikgu Fatimah, mulai hari ini cikgu akan mengajar matematik kelas kamu. Jadi untuk hari ini, cikgu akan ajar tajuk nombor hingga 1000. Baik, sebelum cikgu mula, cikgu terang dulu tentang buku tulis yang kita akan guna sepanjang tahun ni. Baik, untuk matematik, pastikan murid-murid menyediakan 2 buah buku tulis petak untuk matematik 1 dan matematik 2. Kalau boleh adik-adik murid-murid boleh lihat dalam gambar, cikgu tunjukkan contoh di muka hadapan ataupun pada kulit buku tulis tersebut, pastikan murid-murid tanda MT1 untuk matematik 1 dan MT2 untuk matematik 2. Untuk buku teks matematik, kita ada 2 jilid buku. Jilid 1 dan jilid 2. Tapi untuk permulaan, kita akan guna jilid 1 dahulu. Oleh sebab masalah pembelajaran di rumah dan kita belum lagi menerima buku teks, jadi murid-murid boleh gunakan buku teks digital melalui link yang telah diberikan oleh guru-guru kelas untuk rujukan murid-murid. Sementara kita nak dapat buku teks. Tapi buku teks jilid 2 ni kita tak akan guna lagi selagi tak habis jilid 1 ya. Okey, untuk jilid 1, kita akan belajar 2 topik. Topik yang pertama berkaitan nombor hingga 1000. Iaitu ada tajuk kenali nombor, tulis nombor, nilai tempat dan nilai digit, cerakir nombor, banding nombor, susun nombor, bilang nombor, anggar nombor, bundar nombor, trokaria, pola nombor, selesaikan dan santai minda. Ini untuk tajuk nombor hingga 1000. Nanti kita akan belajar satu-satu. Okey. Okey, topik yang kedua dalam buku teks jilid 1 ni iaitu berkaitan dengan nombor dan operasi, iaitu operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Kalau murid-murid boleh tengok dalam ni, ada banyak lagi yang akan kita belajar melalui operasi-operasi ni. Okey, ini akan kita pergi satu-satu kemudian nanti. Okey, baik. Untuk hari ni, kita akan belajar 4 perkara untuk tajuk nombor hingga 1000. Baik, yang pertama kita akan belajar mengenali nombor. Nombor 1, kenali nombor. Dan yang kedua, kita akan belajar menyebut nombor dalam angka dan perkataan. Yang ketiga, kita akan cuba padankan nombor dengan perkataan. Dan yang keempat, cikgu akan bagi latihan untuk murid-murid cuba buat sendiri. Okey, baik. Jom kita mulakan dengan perkara yang pertama iaitu kita belajar kenali nombor. Okey. Cuba adik perhatikan. Okey, pada gambar ni, ini adalah muka surat pertama dalam buku teks kamu ya. Tajuk nombor hingga 1000. Okey, baik. Apa yang murid-murid boleh nampak dalam gambar ni? Nampak gambar menara kan? Menara apa namanya ni? Siapa yang pernah sampai ataupun pernah tengok sendiri menara ni? Menara berkembar Petronas ataupun biasa kita sebut menara KLCC. Okey. Dalam gambar muka surat 1 ni, kita nampak situasi kat sini ada satu keluarga mereka melawat menara KLCC atau menara berkembar Petronas. Kita boleh tengok kat situ perbualan antara bapa dan juga ibu mereka. Jom kita baca sama-sama. Boleh ikut cikgu, nak baca sama-sama dengan cikgu boleh. Okey. Si bapa berkata, menara ini ada 88 tingkat. Si ibu menjawab, tingginya kira-kira 450
meter. Tinggi kan? Kalau kamu perhatikan kat sini, dia ada bagi maklumat tentang Menara Berkembar Petronas. Okey, sebelum cikgu baca, kamu boleh perhatikan kat sini ada perkataan yang berwarna pink. Dan juga ada juga angka yang berwarna pink. Okey, perkataan dan angka yang berwarna pink ini ialah nombor. Jadi hari ni yang kita nak belajar ni, kalau sebelum ni kamu cuma belajar nombor 1 hingga 100 pada tahun 1, betul tak? Betul kan? Belajar nombor sampai nombor 100 saja kan? Tapi hari ni kita akan mula belajar lebih lagi sehingga nombor 1000. Baik, sebelum tu kita baca dulu maklumat yang ada tentang Menara Berkembar Petronas. Okey, yang pertama dia kata ada 88 tingkat. Tinggi kira-kira 452 meter. Panjang jambatan 58 meter. Yang keempat, ada 865 tempat duduk dalam dewan. Okey, nampak banyak ada nombor yang ada kat sini. Banyak kan? Ini baru pengenalan. Nanti kita akan nak belajar lebih banyak lagi nombor. Okey, kita teruskan dengan muka surat yang kedua, iaitu kenali nombor. Okey, kalau kamu perhatikan dalam muka surat 2 ni, situasi di mana ada beberapa orang murid. Berapa orang? 4 orang kan? 4 orang murid yang sedang belajar bersama seorang guru. Okey, kat sini kita boleh perhatikan atas meja mereka ada apa? Ada banyak helaian kertas yang tertera nombor dalam bentuk angka dan juga perkataan. Jadi, tengok arahan cikgu dia. Cikgu dia suruh buat apa? Baca atau sebut nombor. Jadi, apa yang mereka perlu lakukan? Mereka perlu sebut nombor-nombor yang ada atas meja. Okey, kita boleh baca sama-sama dengan mereka. Okey, kamu juga boleh ikut cikgu ya. Okey, tengok murid yang memakai tudung. Di hadapan dia ada nombor dalam bentuk angka. Okey, katanya 316. Betul ke salah? Betul lah kan? Betul, nombor atas mejanya 316. Okey, tengok pula murid yang berambut kerinting ni. Dia pun menyebut nombor yang berada di depan dia. 807. 807. Okey, apa pula nombor yang ada di depan murid yang bertocang? Okey. Dia duk perhati. Kamu nampak ke tak nampak? Nombor apa yang ada di atas meja depan murid yang bertocang ini? Nampak? Okey, kita cuba baca sama-sama. 240. Yang mana satu agaknya? Ada ke tak ada? Tak ada dalam bentuk angka kan? Dia cuma ada perkataan sahaja. Okey, tak apa. Kita teruskan lagi baca. Seterusnya, murid yang seorang ni, apa nombor yang ada atas meja dia? 751. Okey, itu nombor yang ada dalam perkataan. Okey, satu lagi yang dalam perkataan di sini. Cuba baca sama-sama. Ya, betul. 102. Okey, sekarang kita nak tengok nombor yang dalam bentuk angka. Cuba kamu tengok kat sini nombor ini. Macam mana cara nak sebut yang betul? Okey, kita sebut sama-sama.
935. Nombor satu lagi di sini 590. Semua boleh baca tak? Boleh kan? Okey. Cuba tengok princess kecil ni. Dia tanya apa? Okey, dia suruh kita buat apa? Tunjukkan angka 935. Ada tak kat situ? Tadi kita ada baca tak nombor ni? 935. Cuba tunjuk yang mana satu. Nampak ke tak nampak? Nampak? Pandai. Yang kat sini lah. Tadi kita dah baca kan? 935. Okey, sekarang kita akan buat latihan menyebut nombor. Okey. Murid-murid boleh cuba dahulu sebut nombor sebelum cikgu sebut. Ataupun murid boleh ikut sama-sama dengan cikgu. Baik, nombor yang pertama. Ya, nombor 110. Okey, nombor yang kedua. Okey, cuba adik-adik bagi tahu nombor apa kat ini? Ya, 408. Nombor yang ketiga, 929. Okey, nombor yang keempat, 217. Dan nombor yang terakhir yang cikgu senaraikan di sini, mudah aja ni. Nombor apa? Ya, betul. 500. Okey, baik. Cikgu harap adik-adik faham ya, cara nak sebut nombor ni, kita kena tengok nilai tempat setiap nombor. Yang itu kita akan belajar kemudian. Tapi, cikgu rasa anak-anak murid semua dah belajar nilai tempat tu macam mana kan? Kita mesti bermula daripada sebelah kiri dahulu. Nilai yang paling besar dahulu. Okey, contoh di sini kelima-lima nombor ini ada 3 angka. Jadi, ia bermula dengan ratus. Contoh nombor yang pertama tadi, nombor 100. Yang kedua, tempat puluh. Kita sebut puluh, jadi 110. Ada sa tak? Yang hujung ni ialah nilai tempat sa. Bila ada angka kosong, maksudnya tiada nilai sa di situ. Jadi kita cuma sebut 110 sahaja. Okey, cikgu harap anak-anak boleh faham ya. Sama juga dengan yang lain. Jangan lupa untuk menyebut nilai tempat setiap kali kita menyebut nombor. Contoh, ada setengah murid-murid, dia nak ambil mudah, dia cuma sebut 929. Betul atau salah cara sebut tu? Ya, salah. Sebab setiap nombor setiap angka ada nilai dia. Jadi kita kena sebut nilai dia apa. Contoh 9 di depan ni ialah ratus. Jadi kita kena sebut 900. 2 di tengah ni nilai dia 10. Jadi kita kena sebut 20. Dan 9 di hujung ini adalah 9 sa. Bila sa, kita tak perlu sebut nilai dia. Memang dia 9 sahaja. Bila digabungkan, dia akan jadi 929. Cikgu harap murid-murid boleh faham dengan cara menyebut nombor yang lain ya. Okey, sekarang kita akan masuk perkara yang kedua, iaitu menyebut nombor dalam angka atau perkataan. Okey, sekarang murid-murid lihat gambar muka surat 3 buku teks. Okey, kalau kita perhatikan, ini adalah situasi di sekolah, di padang sekolah pada hari sukan sekolah.
Okey, dalam gambar ni terdapat 4 orang murid yang memakai baju yang berlainan warna mengikut rumah sukan masing-masing. Pada baju mereka juga terdapat angka ataupun nombor yang berbeza-beza. Jadi di sini kita akan baca dahulu apa yang diperkatakan oleh mereka berkenaan nombor yang ada pada pakaian mereka. Baik, murid yang berbaju biru, okey, kita baca dulu ya. Nombor saya 451. Cuba perhatikan nombor yang ada pada baju dia. Betul atau salah? Ya, betul. Angka 4, angka 5 dan angka 1. 451. Okey, kita lihat pula murid yang berbaju merah. Saya 210. Cuba tengok pada baju dia. Betul, 210. Okey, tengok pula pada murid perempuan berbaju hijau. Saya pula 328. Kita perhatikan nombor pada baju dia. Betul atau salah apa yang disebut? 328. Ya, betul. Okey, akhir sekali murid yang berbaju kuning. Okey, dia kata apa? Saya 10.1. Betul ke? 10.1. Okey, kita tengok dulu baju dia. Okey, ada angka 1 di sini, di tengah dia kosong dan di belakang dia 1. Okey, betul ke yang ini 10.1? Salah. 1 di depan nilainya ratus. Jadi kita sebut 100. Okey, nilai 1 di hujung ni ialah sa. Bukan puluh ya. Jadi 101. Kenapa kita tak sebut puluh? Cuba tengok di tengah-tengah ada angka sifar. Jadi maksudnya tiada puluh. Okey. Jadi nombor yang betul ialah 101. Okey. Baik. Cuba adik-adik tengok. Princess ni kata apa? Nombor manakah yang disebut salah? Sebut yang betul. Okey. Jadi, adik-adik dah tahu kan? Tadi kita dah sebut kan? Yang mana satu yang salah? Ya, yang berbaju kuning. Nombor yang disebut iaitu 10.1 adalah salah. Dan jawapan yang betul ialah 101. Pandai. Okey, sekarang kita akan teruskan dengan menyebut nombor dalam perkataan dan kita akan lihat cara menulis dalam angka. Okey, nombor yang pertama 241. Dalam angka dia 241. Jadi kita sebut 241. Okey, nombor yang kedua 566. Okey, bila ditulis dalam angka ada 566 iaitu 566. Okey, perkataan yang ketiga 680. Dalam bentuk angka 6, 8, sifar. Kita sebut 680. Okey, seterusnya 713. Macam mana cara nak tulis 713? Okey, dalam bentuk angka dia 7, 1 dan 3. Menjadi 713. Okey, yang terakhir 805. Cara nak tulis dalam bentuk angka 8, sifar,
Disebut 805. Okey, boleh faham ya? Okey, sekarang kita masuk perkara yang ketiga, iaitu padankan nombor dengan perkataan. Okey, kita teruskan dengan muka surat 4 buku teks. Mari padankan nombor dengan perkataannya. Okey, kalau kamu perhatikan dalam gambar ni, ada beberapa orang murid yang memegang bendera perkataan. Jadi, tugasan mereka ialah meletakkan bendera tersebut pada kon yang terdapat angka yang betul mengikut nombor yang dipegang. Jadi, kita baca sama-sama dan kita perhatikan betul ke nombor yang mereka letakkan. Okey, baik. Kita mulakan dengan murid yang berbaju ungu. Bendera yang dipegang ialah 420. Perhatikan kon 4, 2 dan sifar menjadi 420. Okey, seterusnya murid yang berbaju oranye. 703. Okey, 703. Perhatikan kon dia. Betul atau salah? Ya, betul. 703. Okey, kita lihat murid yang berbaju hijau. Bendera yang dipegang ialah 419. Terdapat nombor 419 pada kon yang dipacakkan. Betul kan? Okey. Seterusnya, murid yang berbaju kuning. Nombor yang dipegang ialah 730. Dan angkanya 730 menjadi 730. Okey. Murid yang berbaju biru. 491. Pada kon terdapat nombor 491. Dan akhir sekali, murid yang berbaju merah memegang bendera 713. Kamu boleh perhatikan nombor 713. Jadi, kesemua nombor yang diletakkan adalah betul. Okey, di sini kamu ada perhatikan. Cuba kamu perhatikan. Ada dua lagi kon yang tidak bertanda. Dan terdapat dua bendera nombor masih terletak di dalam kotak. Okey, cuba kamu padankan setiap perkataan dengan angka yang betul. Mana satu nombor yang betul? Okey, kita baca dulu. Bendera yang ini ya. 685. Boleh nampak tak? Mana satu kon yang mempunyai nilai 685? Okey, yang kedua 658. 658. Kon ini ataupun kon ini? Okey, semua dah dapat jawapan? Baik, kita tengok hasilnya ya. Ya, untuk jawapan bagi bendera 658, konnya berada di sini. Kita lihat ada angka 6, 5 dan 8 menjadikan 658. Ini bermaksud bendera yang satu lagi mempunyai nilai mempunyai nombor 685. Sepatutnya diletakkan di sini. Okey, tahniah pada murid-murid yang menjawab dengan betul. Okey, sekarang kita dah sampai pada penghujung. Kita akan teruskan dengan perkara yang terakhir, iaitu latihan.
Okey. Untuk muka surat 5 buku teks, dia ada bagi satu soalan untuk murid-murid cuba jawab. Ini untuk uji minda. Nak tahu adik-adik, murid-murid boleh faham ke tak faham apa yang cikgu ajar. Cuba tengok soalan ni. Dia bagi ada 2 nombor di sini. Sebut 2 nombor ini, apakah bezanya? Nombor yang pertama 603. Yang kedua 630. Apa beza dia kat situ? Bila kita sebut pun kita dah nampak beza dia kan? Macam mana nak membezakan kedua-dua nombor ini? Okey, kita tengok ya. Baik, nombor yang pertama, cara nak menulis dia 603. Okey, cikgu bahagikan kat sini ada 3 nilai tempat yang berbeza, iaitu ratus, puluh dan sa. Kalau kita ikut nombor yang diberi, ratus ada 6. Puluh ada tak disebut puluh kat sini? Tak ada, jadi dia bernilai sifar. Sa ada 3. 603. Okey, bagaimana pula dengan nombor yang satu lagi? Okey. Untuk nombor yang kedua, nilai ratus dia 6 juga. Tapi nilai puluh dia ialah 3. Dan nilai sa ialah sifar. Jadi, apa yang berbeza pada kedua-dua nombor ini? Yang berbeza ialah nilai puluh dan juga nilai sa. Di sini nilai puluh dia ialah sifar. Dan di sini nilai puluh dia ialah 3. Manakala nombor 603, nilai sa dia ada 3. Tapi nombor 630, nilai sa dia ialah sifar. Ini adalah perbezaan bagi kedua-dua nombor. Cikgu harap murid-murid boleh jawab dan boleh faham ya. Okey, sebelum cikgu mengundurkan diri, cikgu mohon murid-murid untuk membuat latihan dalam buku tulis MT1. Okey, latihan ini murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 5. Okey, dalam latihan cuba jawab ni ada 2 soalan, soalan 1 dan soalan 2. Untuk soalan 1, murid-murid tak perlu salin sebab ini cuma latihan lisan. Jadi murid-murid boleh cuba baca dan sebut nombor yang diberikan. Ada A, B, C, D, E, F, G dan H. Ini baca dan sebut sahaja. Tapi untuk soalan nombor 2, cikgu minta murid-murid salin dan tulis dalam buku MT1. Tuliskan angka, di sebelahnya padankan nombor dalam perkataan yang betul. Cikgu harap murid-murid boleh faham ya. Tulis angka dan di sebelah dia tulis perkataan yang betul. Okey, itu saja latihan yang cikgu mohon murid-murid untuk buat di rumah. Alhamdulillah, kita dah sampai penghujung. Semoga murid-murid dapat memahami apa yang cikgu sampaikan dalam video ini. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih.